Maka tu kita nak pecah biar pemikiran kita tadi terkawal, terjaga. Dua surah ni boleh kawal kita. Hafal, kena hafal lah. Apa ya? Juz amma ya. Dalam juz amma ada tentang apa? Dua-dua surah ni, surah takwir, surah infitar. Banyak kali saya sebut lah. Yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhur, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada kitab Asas Akidah Islam, yakni keadaan ta'alluq sifat ma'ani. Agak sedikit rumit ya bagi kita yang newcomer, baru bercebur dalam bidang majlis ilmu kuliah. Agak satu perkara yang baru, tak pernah kita dengar, jadi agak sedikit menjemu kan kalau kita tak faham. Bab tu kita nak ngaji sekarang ni iaitu keadaan sifat, keadaan ta'alluq sifat ma'ani. Kita dah faham sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada 7 sifat yang telah pun kita lalui sebelum ini, yakni sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Itu 7 sifat yang wajib kita kena maklum, kena ketahui, baru kenal Tuhan. Kalau kita tak kenal sifat yang 7 ni, belum sampai kepada mengenal. Ya, jadi bila kita sebut dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dia panggil tawajuh. Yang ni dia panggil tawajuh. Kita menghadapkan wajah, papan hati, jiwa kita kepada Allah. Bukan hadap badan kita, tubuh badan kita menghadap kiblat. Ruh kita, jiwa kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokus terus kepada Allah. Maka itu kita sebut wajjahtu, hadapkan wajahku kepada Allah, Tuhan yang cipta langit dan bumi. Kita nak tuju kepada Allah tu, kita kena tahu sifat dia lah. Kita tak kenal, macam mana kita nak tuju sifat dia? Setiap kali bila kita sebut begitu tanpa mengenal Allah, Allah kata kita pembohong, kamu pendusta, kamu tak kenal tu. Maka tu wajib aini, bukan kifayah, wajib aini. Kita kena mengenal sifat-sifat Allah. Ulama buka kepada kita, rendang bagi kita faham 7 sifat ma'ani. Kemudian sifat-sifat ma'ani yang 7 ni, dia ada dia punya fokus dia, sasaran dia, kontak dia, link dia, hubungan dia. Faham saya halus sampai begitu ya. Kita lama tak abang begitu, untuk guru dulu tak cakap begitu ya. Saya perindang sikit ikut keadaan trend sekarang ya. Pemikiran masyarakat mutaakhir ini tinggi, daya peringatan dia, daya ingatan dia, daya pemikiran dia ya. Maka itu kita kena buka begitulah. Ta'alluq ni maknanya fokus. Sifat kudrat, fokus dia apa? Sifat iradat, fokus dia apa? Iradat ilmu, apa dia punya kontak? Hayat, apa dia punya sasaran? Tapi sifat hayat tidak ada ta'alluq. Jadi kalau 7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat tak masuk. Hayat itu sebagai syarat untuk menguasai sifat-sifat ini. Hidup ni bukan sifat. Hidup ni keadaan ya, ada atau tidak, itu kita panggil hidup, hayat. Sebab itu sifat hayat kepada Allah tidak ada fokusnya ada sifat-sifatnya, iaitu sifat kudrat,
iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Ada 6. Jadi sasaran dia. Cuba kita lihat dulu di sini kalau kita mengambil faham ya, sifat ma'ni antaranya sifat kudrat. Sifat kudrat ada 2 fokus. Ta'alluq dia panggil di sini. Sifat kudrat Allah dia ada 2 fokus di sini ataupun 2 hubungan ataupun 2 link, dia punya link ya. Ataupun sasaran tersebut. Ya, pertama dia panggil suluhi qadim bahasa Arab lah. Nah, pasal dia mari daripada kitab Arab, daripada orang Arab, daripada pengarang Arab. Ya, daripada ulama-ulama yang berbangsa Arab. Jadi dia berpulang suluhi qadim lah. Suluhi qadim. Nah, kalau kita faham secara lugah bahasa, suluh ni orang Melayu panggil dengan suluh. Nah, suluh kan? Suluh, ambil tersedak suluh. Kan? Ya. Arab kata suluhi, bahasa Arab tu. Tapi orang Melayu dah pakai perkataan tu suluh. Nah, suluh ni banyak mana kan? Suluh ni pertama kita melampiaskan, kita menghantar satu perkara atau satu urusan kepada suatu benda, itu kita panggil suluh. Ataupun kita melihat, menengok pun kita panggil suluh. Kita memandang, kita periksa pun panggil suluh. Banyak makna suluh tu. Buka kamus dewan, dia bahasa pustaka kamu dewan, perkataan suluh tu banyak, dia punya tafsiran ya. Jadi suluh ni artinya fokus, kita ambil bahasa fokus kita boleh faham ya. Maknanya suluh ni qadim ni adalah Allah. Qadim ni Allah bukan makhluk ya. Maknanya suluhi qadim, Allah Subhanahu wa taala sudah daripada awal lagi sudah punya kekuatan, kekuasaan untuk mencipta dan menjadikan langit dan bumi dan sebagainya. Itu artinya sedia ada kepada Allah sifat kudrat. Ya, macam seorang arkitek, seorang engineer, seorang kontraktor, ya, seorang tukang, dia nak buat satu benda, dia mesti kena ada ilmu dulu, ya. Misalnya kita nak buat apa? Kita nak buat almari, kita kena cari, ya, tukang kayu yang boleh buat almari, dan tukang kayu itu sendiri dah tahu dah. Kalau kata almari, dia nampak macam mana nak buat almari. Dia ada kemampuan nak buat almari itu, ya. Jadi makanya kemampuan yang dia kata ada sedia kepadanya itu dipanggil suluhi qadim. Kesediaan sudah ada kemampuan. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi seluruhnya, ini sudah ada kemampuan, kuasa, ya, di mana kuasa itu tidak ada awalan. Macam kita kuasa ada awalan, anak-anak duduk terentang nak buat apa, orang tak boleh lagi. No, kena makan masa, kemudian baru nak menelentang, kemudian baru nak menerak, kemudian baru nak mengiring, kemudian baru nak bangkit duduk, kemudian baru berdiri, cari sokong, kemudian baru berjalan. Kita ada step. Allah tak. Kuasa Allah seperti zatnya juga, la awwalalah, tidak ada awalan. Sebab Allah yang wujud, tidak ada yang wujud sebelum Allah ataupun bersama Allah ataupun wujud dengan Allah, tidak ada. Yang wujud Allah semata-mata. Sebab itu kita bila mengaji sifat wujud, al-wujudu ada, sifat wujud disebut sebagai sifat nafsiyah. Sebab dia, semuanya dia. Belum ada langit dan bumi, belum ada sesuatu, belum ada makhluk, belum ada alam, Allah sudah ada. Itu artinya qadim. Itu artinya qadim, ya. Belum ada langit dan bumi, belum ada sebarang penciptaan, Allah semata-mata Allah. Hanya Allah, Al-Wahidul Qahar, Al-Wahidul Jalal, Al-Wahidul Jamal. Itu Allah semata-mata. Maka itu dipanggil Allah. Sifat wujud itu awal-awal kita mengenai sifat 20, wujud dikategorikan sebagai wujud nafsiyah. Kita bukan wujud nafsiyah. Kita bukan wujud nafsiyah, ya. Kita wujud majaziyah. Kita diwujudkan, ya. Dan kita juga akan ditiadakan. Yuhyi wa yumit. Itu Allah, ya. Kita adalah yang diwujudkan.
yang dimatikan. Maka itu Allah adalah qadim. Nak sebut makna qadim tu ya. Iaitu Allah semata-mata Allah, tidak ada siapa. Maka Allah akan bukti lagi sekali kepada kita. Akan tinggal satu ketika lagi Allah semata-mata Allah. Bila kiamat. Apabila berlaku kiamat, semuanya akan kembali musnah secara total, akan balik kepada asal, tinggal Allah satu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin dalam Fatihah itu dia. Ya. Tinggal lagi Allah akan kekalkan ada beberapa jiring benda yang Allah akan kekalkan. Benda itu makhluk dia bagi jadi, tapi dia akan kekalkan. Dengan kehendak dia sendirilah. Walaupun semua binasa, kullu man 'alaiha fan. Semua tiap-tiap sesuatu yang ada akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya kekal zat Tuhanmu yang Muhammad, yang punya kebesaran dan kemuliaan. Tapi ada benda yang Allah tak musnah. Kita dah pernah sebut, ada 10 benda. Kita panggil jiring. 10 jiring tak binasa. Tuhan bagi ada, Tuhan bagi kekal. Itu di antara sebahagian perkara yang kita kena wajib iktikad, beriman dan yakin. Pertama sekali, Allah kekalkan roh tak binasa. Ruh, ya, roh pun ada 2 roh. Satu roh binasa, satu roh tak. Ya, roh yang tak binasa tu tuan-tuan, bila kita tidur dia keluar malam. Kita tak mati, kita mati kecil, mati pendek. Mati pendek sebab tidak ada akal. Akal kita terhenti, jantung tak berhenti. Akal kita terhenti, ya, pemikiran kita terhenti, hawa kita terberhenti, syahwat kita terberhenti. Nampak? Bila kita tidur, akal kita tak hilang, tapi akal tertutup akal, dia tutup akal, ya. Roh dia tak tutup, roh berjalan sebab tu nadi kita ada. Kita tidur, nadi kita berjalan, jantung kita berdegup, ya, nyawa kita keluar masuk, roh ada. Tapi kita hilang apa? Kita hilang ingatan, hilang pikiran, ya. Itu kita panggil mati pendek. Mati juga, mati pendek, ya. Ketika itu dia keluar satu roh tu menjalar. Nampak tak? Kalau roh tu bersih, suci, dia akan terus ke arash. Tapi kalau roh tu tak bersih, dia tak sampai arash, dia melilau keluar. Nampak ya? Melilau keluar. Itu kita jadi mimpi, dipanggil mainan tidur. Bukan mimpi lagi, mainan tidur. Kalau dia boleh pergi sampai ke arash, itu mimpi nama dia. Kalau roh kita boleh terus kepada arash, itu mimpi. Tapi kalau roh tu tak boleh naik ke arash, dia akan melilau, ya. Sekejap dia pergi China, sekejap dia pergi India, ya. Sekejap nyami di padang sebab dia berenang di sungai, ya. Itu kita panggil mainan tidur. Itu bukan mimpi, ya. Dia hanya nak buang kita punya apa, akses pemikiran kita yang telah kita simpan, akses dia nak buang. Kalau tak buang, kita tak boleh tanggung berat. Sebab tu kita ada di belakang, dia panggil subconscious mind. Orang putih panggil, Melayu kata apa saya tak tahu, tapi Arab kata, ya, al-aqal al-ghariziyah. Itu Arab kata. Orang putih panggil subconscious mind. Yes, ya. Melayu kata apa tak tahu, tapi kita boleh sebutlah fungsi dia menyimpan maklumat, menyimpan dia ni recorder. Dia record yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita bercakap, yang kita communicate dengan makhluk masyarakat, dia simpan. Yang mana yang abses, yang tak guna, dia buang. Malam dia kena keluar. Nampak? Siapa bagi dia buat keluar? Ruh. Satu ruh, dia ni tak nanti. Ruhul insani nama dia. Kita halus sikit lah. Kalau tauhid mengaji ni dia tak bawa bab ni. Pada saya dah masuk tasawuf, kita kena dedah secara isi, ya. Jadi roh tu yang mana roh insani,
insani lah yang kata tadi ahsan takwim. Quran sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Nampak tak ya? Bukan jasad ni. Jasad dia pun sempurna lah. Jasad kasar manusia ni pun dah cukup sempurna. Tapi ahsan insan dalam ayat ni, dalam ayat Quran ini adalah ruhul insani. Dialah yang berfungsi, dialah yang bererti, dialah akan jawab soal jawab dalam kubur, dialah akan menikmati nikmat akhirat, dialah akan masuk syurga, dia juga bawa masuk neraka. Itu dia. Boleh ya? Dia tak binasa. Pasal tak binasa, dia Tuhan tak cipta. Boleh fikir lah. Pasal tak binasa, pasal Tuhan tak cipta lah. Habis macam mana? Dia main ikut mana? Itu jangan tanya. Sebab tak ada maklumat. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kulli ruh min amri rabbi. Itu urusan Tuhan. Jangan tanya aku pun tak tahu. Aku nak jawab kan? Ya. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad, kepada kamu Muhammad, bergaul sikit Gaul. Dia buang ekor. Baru clear. Patut buang ekor. Mic dia. Tuan-tuan tak ada faham ni saya tak sabar sedap nak ceramah. Boleh buang ekor ya. Just ekor sikit macam ekor terang nak di bergaung, kita tak ada faham sebab important. Perkara yang saya nak sebut ni cukup besar, cukup penting ya. Dia apa yang kita boleh faham di sini. Jadi maknanya bila ayat ni turun, orang Yahudi suruh tanya sahabat Nabi, apa pergi tanya kat Muhammad. Kalau dia boleh jawab 5 soalan ni, dia Nabi. Dia tak jawab soalan ni, dia bukan Nabi. Itu dia lah. Hanya Nabi aja boleh jawab. Yang boleh jawab pun Nabi Muhammad. Nabi lain tak boleh. Itu dia. Boleh Itu dia tanya soalan pertama, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulli ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan aku, bukan urusan makhluk, bukan urusan ma'mal, bukan urusan saintis. Nampak tak? Ya. Bukan urusan bijak pandai. Ya. Dia urusan Tuhan. Tuhan saja boleh jawab. Lain daripada Allah tak jawab. Dan Allah pun tak jawab. Sebab tak boleh jawab. Benda tu kita tak boleh terima kan? Sebab dia bukan benda. Nampak tak? Dia bukan makhluk. Baca payah. Sebab tu kita tak jumpa dalam Quran tuan-tuan. Di dalam Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah menciptakan roh. Tak ada. Ya? Tidak ada ayat dalam Quran mengatakan Allah mencipta roh. Tak ada. Tapi dalam Quran kata Allah meniup roh. Nampak tak? Bizalah. Allah meniup roh. Dia tak kata Allah mencipta roh. Sebab roh bukan ciptaan. Tapi dia apa? Dia tanya pada Allah lah. Nampak tak? Tapi kita terima kan? Semua orang mengaku ada kan? Ya? Semua orang mengaku ada. Ya? Kita tak boleh buat kajian dalam makmal lah. Ya? Unexplained. Itu dia. Ya? Sesuatu yang tak boleh dijelaskan. Boleh kan? Ya. Kita ambil faham. Yang tak dapat tidak, roh ni di akhirat dia tak binasa. Bila kita mati, satu roh tu dia simpan. Dia bawa pita roh simpan. Bila kita mati, satu roh kita yang ada sekarang ni, kita panggil roh hayawaniyah, roh binatang. Sebab kita binatang. Manusia ni binatang ya. Okey. Kita ni adalah makhluk Allah, tergolong dalam kumpulan hayawaniyah. Hayawan, maka kita kena ada roh. Dia panggil roh apa? Roh hayawaniyah. Lain sikit kepada manusia ni, sebab manusia ni dia punya roh, dia punya fungsi cabang dia terlalu luas, maka dia panggil roh idhafiyah, bukan roh hayawaniyah. Roh hayawaniyah asalnya, tapi kepada manusia ni lain sikit. Roh binatang idhafiyah juga, tapi binatang tak boleh buat kerja. Ya.
Tak itu. Lembu duk lembu tu ambil berbeza. Ya, kerang tu kerang tu. Dia tak ada pemikiran, dia tak ada reformasi, tak ada. Tidak ada reformasi. Ya. Kan? Planet of the Apes tu maut. Itu dia reka lah. Planet of the Apes kan. Ya. Tu reka lah. Sebenarnya buruk ni tak ada. Dia tidak ada wawasan, tidak ada pemikiran, tidak ada pengebliman, tidak ada pengolahan, tidak ada penciptaan, tidak ada perkembangan. Dia status dia adalah semata-mata apa yang dia boleh buat. Lembu makan rumput tu lah. Tak pernah kata dia buat satu union lah. Ya, kita tubuh satu union, kita jangan makan rumput lah. Nampak tak? Kita mau makan nasi lah. Ada? Tak ada. Itu lembah daripada roh kita. Roh hayawan lembu dengan roh hayawan manusia ni jauh beza. Roh hayawan manusia ni dia tak panggil roh hayawan, dia panggil roh idhafiyah. Idhafiyah ni dia boleh bergerak, dia boleh mereformasi dalam kehidupan. Boleh ya? Tapi tak lama lah sebab dia tak kuat. Roh ni tak kuat. Dia hanya untuk dunia saja. Sementara kita pakai tubuh kasar ni, boleh pakai roh tu. Bila tubuh kasar ni sudah dia keluar daripada tubuh kasar kita, kita pun mati. Roh itu juga tak boleh berfungsi lagi di akhirat. Dia tak layak untuk dibangkitkan dari semua di akhirat sebab dia lemah. Maka ada satu roh lagi yang tak lemah. Roh yang kita tidur malam dia keluar. Kita panggil mimpi ya. Roh ni dia panggil roh insaniyah. Itu tinggi tu. Itu yang Tuhan sebut dalam Quran, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kami menciptakan insan dengan sebaik-baik takwim. Nampak tak? Ya. Itu kelebihan kita fahamlah, ya. Bila ada yang tu baru kita kemah. Sekarang ni roh insani itu banyak dalam diri manusia, semua ada, tapi kebanyakan manusia roh itu tidak berfungsi dengan baik. Dia terbungkam, diam. Ya, dia tak boleh bergerak sebab kita tidak aktifkan dia. Kena aktifkan dia tadi ini dengan amalan, dengan zikir. Nampak ya? Baru kita boleh aktifkan dia. Roh tu akan jadi aktif apabila kita aktifkan dia dengan amalan, iaitu urusan-urusan yang dituju kepada orang beriman. Sebab tu Allah akan letak setiap perintah, dia akan mula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, orang-orang yang ada iman saja boleh buat kerja Allah. Orang yang beriman saja boleh menafikan, menolakkan segala perintah, segala tegahan Allah. Boleh faham ya? Kita halus sikit kita nak ambil baru nak terang tu. Yang kita tadi ini bahagian yang pertama. Jadi maka kita balik kepada apa yang kita mengaji sekarang ni, iaitu mengenal yang pertama sekali fokus ta'alluq link sifat kudrat. Yang pertama sekali adalah disebut di sini kemampuan kekuasaan Allah pada azali, berkuasa, berkuat kuasa dari dulu lagi, seperti Allah berkuasa mengadakan atau meniadakan bumi ini sudah wujud sebelum jadikannya lagi. Itu artinya suluhi qadim. Jadi sifat kudrat Allah pertama dia ada ta'alluq, fokus dia adalah suluhi qadim. Sebelum Tuhan buat langit dan bumi sudah ada kemampuan kepada Allah. Nampak ya? Sudah ada kemampuan untuk menjadikan langit dan bumi. Kita nak buat benda, kita kena tengok kita punya kemampuan dulu, betul tak ya? Kita nak buat satu bangunan, satu kompleks, kita kena tengok kita punya kemampuan. Banyak aspek yang kemampuan yang kita tengok daripada segi ekonomi dia, daripada segi perbelanjaan, kos dia, daripada segi kreatifnya, daripada segi jurubina, daripada segi ususan dia, struktur dia, banyak aspek. Baru kita akan putus untuk buat sesuatu bangunan. Allah ada. Allah boleh buat apa juga, betapa juga, hanya dengan kalam dia, kun fayakun. Itu yang Yasin tu. Yasin dan Yasin ni dia kata jantung Al-Quran. Jantung. Ada 16 ayat dalam Yasin yang terkira sebagai jantung Al-Quran. Quran tu jantung dia ada dalam Yasin. Nampak tak? Berapa jantung? 16.
Nampak? Nah, 16 ayat. Satu daripada ayat dia, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja apabila dia, Allah, ya, berkehendakkan menjaga suatu urusan, suatu pekerjaan, maka terus lantaran dia mengatakan jadi, maka jadi. Tak payah plan, tak payah mesyuarat, tak payah ada penyokong, tak payah ada bantuan, ya, tidak perlu kepada suatu nilai-nilai struktur. Apa juga Tuhan boleh buat. Yuhyi wa yumit, menghidup dan matikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia tiap-tiap suatu amat berkuasa. Nah, itu artinya suluhi qadim ni bersegi kudrat. Maknanya Allah sudah ada kemampuan awal untuk melakukan sesuatu. Allah boleh buat, boleh wujudkan, ya, keimanan kepada Firaun, tapi Tuhan tak buat. Tuhan punya kuasa. Itu masuk kepada kehendak. Kehendak Allah tidak menghendaki Firaun itu beriman. Kehendak Allah tidak menghendaki Abu Dajjal, Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu beriman. Ya. Kehendak Allah. Maknanya kehendak Allah bebas. Kehendak Allah tidak dikungkung. Kehendak Allah tidak ada unsur-unsur paksaan, tidak ada. Jadi kuasa dengan kudrat apabila bergantung, apabila bercantum antara kudrat dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, menghasillah apa yang Allah kehendaki ataupun tidak. Makanya fokus yang kedua, takluk yang kedua dipanggil tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Tanjiz itu maknanya tanji itu, tanjizi itu, tanjiz itu artinya mendahirkan, menjadikan, ataupun kita sebut bahasa baru kita implementation. Oh, betul kata. Nampak, ya? Nak pergi faham orang baru-baru kita apa artinya, dan implementation, ya, of the super overview Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tak dapat tidak apa yang kita panggil sebagai pelaksanaan ada datang daripada tanjizi, ya. Allah kehendaki jadinya apabila bertemu di antara ibu dan bapa, yakhruju baini sulbi wal taraib, ya, dikeluarkan Allah zuriat manusia ini dengan pertemuan sulbi taraib. Sulbi bapa, taraib tulang dada ibu, ya. Dia akan keluarkan satu unsur jirim, ya, yang dinamakan bari, ya. Bari itu nama Allah, tapi Allah bagi kat orang perempuan. Orang perempuan ada dua nama Allah, kita tak ada. Orang perempuan ada dua nama Allah. Nama Allah, Allah bagi dua nama dekat orang perempuan. Laki-laki pertama Rahim, Ar-Rahim. Kedua Al-Bari'u. Dua. Bila orang perempuan beranak, dia keluar 4 belah. Bila beranak, keluar 4. Dia tak? Pertama keluar apa? Keluar ketuban, ayak ketuban. Ya, nah. Kedua dia keluar apa? Dia keluar bayi, ya. Bayi itu memang keluar lah. Keluar bayi, dia keluar uri. Keluar bayi, keluar uri, ya. Pertama dia keluar apa? Ayak ketuban. Kan? Orang perempuan bila keluar water bag, tanda dia nak beranak. Nampak? Sebelum nak beranak, dia kena keluar ayak dulu. Ya. Water bag keluar, baru keluar. Jadi water bag tu ayak ketuban. Nombor 1. Nombor 2 yang keluar uri. Lepas keluar baby. Yang ketiga dia keluar apa? Bari. Satu jenis cecair, dia likat. Nampak tak? Dia macam agak-agak. Dia ada sarung baby dalam perut. Baby duduk dalam perut, dia punya sarung tu nipih, cukup nipih, ya. Itu kita panggil apa? Al-Bari. Itu nama Allah, Al-Bari. Langit bumi ni pegang Al-Bari, ya. Nampak? Allah pegang langit bumi ni
dengan satu lapisan yang cukup nipis. Nampak tak ya? Lapisan tu asal mengikut ilmu falak, lapisan itu warna hijau, green. Nampak tak ya? Green tu paling kurang lagi dah. Hanya tinggal sekarang lebih kurang 16% je. Dunia nak kiamat. Kerongsong tu yang simpan dunia, langit bumi duduk dalam dia. Kerongsong tu hanya tinggal 60% tu green dia. Dia tak hijau dah tuan. Dia pelang kelabu. Nampak tak? Macam bau, macam warna abu. Ya. Greyish. Ya. Itu dia kata tadi. Itu kita kaji. Falak saya ni sebut siapa jadi macam ni. Itu dalam perut ibu dah ada itu. Sebab tu nama dia Rahim. Sebab dia pegang benda tu. Ya. Manusia ni satu makhluk yang paling genuine, paling hebat dan paling luar biasa dalam penciptaan dia. Tidak ada makhluk yang Tuhan ciptakan lebih hebat daripada makhluk manusia. Sebab itu dia kena pegang bari. Nama Allah bari. Langit bumi pegang bari lah. Nampak tak? Ya. Wallahu la ilaha illa huwal bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Sebut kan? Al-bari'u al-musawwir. Semua sebut nama-nama Allah di situ. Ayat ni ada sebut surah Hasyr. Buka juz yang ke-28. Ya. Kita akan nampak. Jadi makanya sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala dengan iradat Allah. Bila kita tanji di hadis ni maknanya implementation. Allah Ta'ala izin bila bertemu bari antara tulang dada ibu taraib dengan sulbi bapa, maka bari mani itu bertemu lah mani. Ialah kita bersatu keluar mani bertemu dengan ibu ya. Ayah punya putih, ibu punya sedikit kuning, campur dua-dua kuning dan putih. Campur ya. Bari itu kena turun. Bari itu bila turun, baru Allah izin dia akan jadi apa mula-mula nutfah. Nutfah ni air mani yang sudah diperam. Dia tak keluar lah. Nampak tak? Dia akan jadi bakal untuk jadi janin. 40 days dia akan tukar jadi alaqah, darah beku. 40 days dia akan bergerak jadi mudrah, seketul daging, jantung. Jadi jantung dulu. Kita jadi jantung dulu tau. Ya, bukan ada mata telinga. Allah bagi jadi jantung dulu. Dia panggil mudrah. Ya. Lah pun berhenti jantung yang mati. Lain semua ada berhenti, tak mati lagi. Jantung tak berhenti. Ya. Tangan kaki tak terangkat dah, mata dah tak nampak, telinga boleh dengar lagi. Ya, mulut tak telan apa dah, kaku, sengap, terbujuk, beku, ya, tak ada apa, jantung dia lagi. Ya, orang pegang tadi ada gerak, ya, jantung berhenti habis. Ya, jantung dengan telinga sekali berhenti, sekali berhenti lah. Ya, jantung gerak, telinga bunyi. Sebab anak dalam perut dia dengar. Tapi dia tak boleh faham apa dia dengar. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Madrasatul awlah. Nampak? Ibu adalah sekolah pertama. Anak duduk dalam perut dia, sekolah. Nampak? Dia kena ajar anak tu. Ya? Cara makan dia, cara bercakap dia, perasaan dia kena jaga kan. Tak jaga perasaan, tak jaga cakap dia, anak tu akan terbentuk. Nampak? Perangai kelaku anak tu berdasar kepada perasaan ibu, bahasa ibu, amalan ibu, pergerakan ibu. Nampak ya? Itu dia. Yang ni orang tanya Imam Malik bagi tahu ni. Imam Malik mazhab Maliki ibu dia mengandung 4 tahun. 4 years. Kita 9 bulan 10 hari dia 4 bulan. 4 tahun, sorry. 4 tahun. Bukan 4 bulan, 4 tahun. Kita 9 bulan 10 hari. Dia 4 tahun. Nampak? Dia boleh communicate dengan mak dia. Dia boleh habaq kat mak dia mau apa. Dia. Imam Malik ibnu Anas. Nampak tak? Bapa dia Anas ibnu Malik. Sahabat Nabi.
Anas ibn Malik itu bapa dia, anak dia Malik ibn Anas. Nampak ya? Maka tu apa nama? Dia dengar mak dia baca Quran, dia hafal. Dalam perut dia hafal Quran lah. Imam Malik keluar perut dia boleh baca Quran. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Itu Imam Malik. Sahih, tak ada khilaf ya. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab fiqh dia, bila ditanya dia pukul ukur kan, selama-lama ibu dia mengandung 4 tahun. Nampak? Seawal-awal mengandung 6 bulan dia kata. Nampak ya? 6 bulan tu dah cukup. Bila lahir budak tu dah complete set, sudah ada cukup. Selama lewat 4 tahun, orang tanya di mana Syekh lewat 4 tahun? Tuk guru aku, mak dia mengandung 4 tahun. Ya, keluar perut dia boleh baca Quran, dia boleh hafal Quran, masya-Allah ya. Imam Malik ibnu Anas. Hebat ya, mazhab pemuka mazhab Maliki. Itu pun orang tak mau ikut ya. Cuma dia tak boleh. Hebat, tak dapat tidaklah. Jadi maknanya dia lah habaq tu. Imam Malik beritahu bagaimana respon dia dalam perut. Ya. 6 bulan dah dengar lah budak dalam perut, 6 bulan dengar, mak dia mencarut pun dengar lah. Nampak? Tak jaga murid, sebab tu ibu-ibu mengandung ni bila 2 bulan mengandung baca surah An-Nur, surah Maryam 2 bulan. 4 bulan baca surah An-Nur. Kita ada anak-anak kan, kita ada jadi tuk-tuk banyak ni ya. Anak-anak kita ada, kalau anak perempuan mengandung 2 bulan ya, suruh dia baca surah Maryam, baca supaya anak tu benih zuriat tu akan dapat cahaya Maryam ya. Bila umur dia bila 4 bulan dalam perut baca surah An-Nur baru jadi hukum keluar. Itu tujuan aurat malu adalah malu. Nampak ya, itu kelebihan 2 surah. Anak laki-laki pula bila 2 bulan baca surah Ali Imran. 4 bulan baca surah An-Nur sama ya. Boleh ya? Itu semua sunnah Nabi tu, Rasulullah ajak ya. Ya, supaya anak tu dia akan terbentuk menjadi seorang anak yang soleh, terpimpin dan bahagia dunia akhirat. Itu paling penting ya. Ya. Baik ya. Sambung ya. Kita ambil itu sedikit kita sentuh. Jadi maknanya sifat kita ambil kepada sifat tanzil hadis ini, implementation dan pelaksanaan. Bila Allah kendaki ya, dengan bertemunya bari tadi, berlakunya 40 hari sambil ditiup roh padanya, maka dia cukup 9 bulan 10 hari dia lahir keluar. Maka itu kita panggil tanjizi hadis. Itu pun kerja Allah kudrat juga. Ya. Semua daripada satu sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala, tidak daripada lain. Maka itu artinya takluk fokus sifat kudrat adalah kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ya, perjanjian makhluk, wujudnya makhluk semuanya dengan sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kena faham apabila kita letak akidah ini dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahawa tiap-tiap suatu dengan kudrat Allah. Kita nak sembahyang, nak mari, semuanya dengan kehendak, dengan kudrat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan kita nak ada malam ni. Ya. Macam mana kita mari, bagaimana keadaan kita, kedudukan kita, hal kita, semuanya sudah awal lagi dalam suluhi qadim. Tuhan dah suluh awal. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikut macam Qadariyah. Qadariyah ni Mu'tazilah ni dia dalam kalangan yang lebih kepada munasabah akal. Dia kata tak munasabah dengan akal, ya. Tak boleh masuk waktu dah lagi. Dah. Azan tak bunyi. Kita tambah satu azan, insya-Allah azan kita sambung balik insya-Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walahu wa ba'du. Itu doa ya, suluhi qadim dan qadim. Kulasahnya, kesimpulannya, suluhi ini maknanya
kepatutan. Bagi Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan langit dan bumi ini. Kepatutan, sudah ada kemampuan untuk menjadikan langit dan bumi ini, ya. Dan disitulah juga dengan sifat sulhul qadim ini juga datangnya penentuan-penentuan untuk mengadakan atau tidak. Apabila Allah menghendaki, macam kita baca ayat surah Yasin tadi ini, maka Allah kata kun fayakun, jadi ini tanjidi hadis. Tanjidi hadis itu adalah pelaksanaan, implementation, ya. Karena itu kita perlu. Baik, sambung. Kemudian yang kedua, iradat ada dua takluk juga. Iradat sama juga. Pertama sulhul qadim, kedua tanjidi qadim. Dia tak ada tanjidi hadis. Tanjidi hadis ada kat kudrat. Kita ada kehendak yang keluar perbuatan, kan? Kita ada kehendak, kita nak buat satu benda kena ada kehendak dulu. Dia akan keluar apa? Perbuatan, kan? Dia tak keluar kehendak kita tak keluar. Yang keluar perbuatan itu datang daripada kehendak. Maka tu sifat iradat Allah tidak ada tanjidi hadis. Dia tidak ada implementation. Implementation hanya pada kudrat. Ya. Iradat kehendak dia lebih kepada haliyah, keadaan. Ya, bila kita tengok satu benda ada, kita akan tahulah orang tu ada kehendak dia buat. Kita tanya pasal apa dia buat begitu. Kalau benda tu kita tak puas sesuai, kita awak dia buat begitu lah. Maknanya kita tuju kepada kehendak dia. Ya? Dia boleh buat rumah, tapi dia buat tidak seperti yang kita kehendaki. Kita tanya pasal apa dia buat lagu ni, saya suruh dia buat macam ni. Nampak tak? Maknanya sama-sama kehendak. Kehendak kita nak macam tu, kehendak dia jadi macam itu. Jadi kita akan tuju, kita akan jadikan apa yang kita objek ataupun benda yang kita lihat tadi ini sebagai dalil bahawa dia yang berkehendak. Nampak macam mana dia mau macam tu? Itu maknanya kenapa sifat iradat tidak ada takluk kepada tanjidi hadis. Dia ada tanjidi qadim. Kehendak Allah sudah mendahului. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alamin. Betul tak? Ya. Kita sebut begitu. Apa-apalah kalau kita jadi satu perkara yang kita agak tak sedap, ya, satu perkara yang kita tak jamin, kita dah cadang nak buat dulu ni, tiba jadi macam itu, jangan marah, ya. Kita sebut wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Itu saya syur, kan? Nabi syur, bukan saya syur. Baca surah ni. Surah ni Nabi suka baca bagi semayang subuh. Surah Takwir. Ya. Itu surah di hujung ayat. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidak ada sebarang kehendak, ya. Tidak ada sebarang kehendak melainkan dengan kehendak Allah. Kenapa? Allahu Rabbul Alamin. Kerana Allah mentadbir alam, bukan kita takdir. Kalau kita takdir, kita marah. Ya, pasal apa hampir buat Maha Guru ni? Pasal langit bumi semua Tuhan punya. Ya. Maka kita kalau apa-apalah perkara kita nak buat, ya, kita dah sudah mesyuarat, kita dah cari sepakat, kita nak buat satu perkara, dah siap, kita sebut ramai-ramai. Wa ma tasha'una illa ni dalam syarat maksud saya tu, ya, komiti yang ada dalam tu, komiti pembinaan, komiti struktur pembinaan, kan, ya, sebut nama Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Berkat projek tu akan jadi dengan baik, urusan kerja tu akan jadi dengan baik. Nampak, ya, apa-apalah kita nak buat, guna ayat ni. Ayat ujung, surah Takwir. Tuan-tuan patut menghafal tu. Nabi suruh hafal tu. Ya. Nabi suruh hafal surah ni. Aku suka ada dalam dada umat aku, Nabi. Surah ni, ya. Surah Takwir nama dia, juzuk 30.
Ya, insyaAllah pembiasaan sembahyang kita bawa surah, ya, surah takwir, insyaAllah. Dan tuan, kita boleh baca sembahyang tahajud, bangun malam sembahyang tahajud, ya, baca surah takwir, surah infitar, ada dua dekat-dekat surah tu, cukup cantik, hafal, simpan dalam dada kita, dan kita tidak akan jadi, kalau jadi apa-apa malapetaka kita tak terkejut. Surah tu ada kat kita tuan-tuan, kalau jadi apa-apa perkara malapetaka kan, kita tak panik. Boleh tak? Itu kelebihan surah ni, supaya kita tenang, kita boleh fikir, kita boleh atur, kita tak terkejut latah habis. Yang susah ni kita terkejut latah lah, terkejut latah, semua panik, jam, apa tak boleh buat, ya. Jadi gerak apa, kita dah jam, tak boleh buat apa dah, tak ada jalan fikir. Maka tu kita nak pecah, biar pemikiran kita tadi terkawal, terjaga. Dua surah ni boleh kawal kita. Hafal, kena hafal lah. Apa ya? Juz amma, dalam juz amma ada, tentu hafal. Dua-dua surah ni, surah takwir, surah infitar, banyak kali saya sebut lah. Lupa banyak, ya. Tambah satu surah lagi, surah insyiqaq. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Mudah-mudahan bunyi surah cantik, ya. Inilah mempegolkan para Arab kafir jahiliyah. Dia dengar Nabi baca ni, kami tak pernah guna kalimah ni tau. Kalimah ini tidak begitu biasa dipakai di kalangan bangsa Arab. Macam mana Muhammad boleh guna kalimah ni? Di mana dia ambil? Nampak tak? Tentu dia tak belajar. Kalau dia belajar, mesti ada kami pun banyak guru kami yang ahli tapi tak pernah guna bahasa ni. Kemudian dia punya susunan suku kata akhir tadi ini, semua punya makna yang berkait. Ada sebab kita pantun tak ada makna. Nampak tak? Ya. Pantun kita 4 kerat, hujung-hujung dia punya makna tak sama dia, bunyi dia sama, ya. 2, 3 kucing berlari, mana sama kucing berlari, apa ada kena mana? 2, 3 boleh kau cari, mana sama abang bersorang. Nampak ni? Cuma tang hujung dia dapat makna, tang hujung teh tak ada makna, ya. Tak itu kita punya Quran dah. Quran suku-suku terakhir semua, bunyi dia sama, dia punya makna, dia ada makna yang berkaitan. Nampak tak? Makna tadi punya balaghah sastra yang begitu tinggi. Sastra Arab ambil daripada bunyi Al-Quran lah. Bukan Quran ambil daripada sastra Arab, ya. Ilmu sastra Arab ni ambil daripada Al-Quran Karim sendiri. Kalimah-kalimah dia yang indah, menarik, sehingga mempersonakan banyak pembesar-pembesar Quraisy Mekah masuk Islam. Umar masuk Islam pasal itu lah. Dia dengar Nabi baca, ya. Dia pergi menyorok, dia duduk kawan dengan kawan. Dia kata, aku duduk kawan dengan hampa ni, tak ada satu pun berjenis. Nampak? Berkelahi, mencuri, merompak, bergaduh dengan hampa ni, ya. Tak ada manfaat. Hari ni aku tak mau campur dengan apa semua, aku nak pergi Kaabah. Dia, ya. Dia pergi Kaabah, Nabi duduk semayang, baca Quran. Dia menyorok dalam telangu Umar. Dia dengar kalam Nabi, dia kata ini bukan kalam manusia, bukan kalam manusia ni, ya? Bukan kalam manusia, ini mesti kalam yang datang daripada satu sumber yang tinggi, yang dikatakan Tuhan Muhammad. Nampak? Ya? Dia tak tunjuk rupa sampai habis dia dengar. Nabi baca surah apa? Alif Lam Mim. Bukan sajadah, ya. Bukan sajadah. Surah Fussilat. Kita kalau dalam rumah ni, anak-anak kita agak lihat sikit kan, payah nak sembahyang, baca surah Fussilat bagi dia dengar. Lihat, semua ada penawar, kita tak buat. Habis dia gaduh, anak saya ni Ustaz buat ayat sikit. Kena buat ayat kat hang dulu, bukan kat hang. Betul yang tak kerti.
Dia minta ayak langsung buat kat anak dia. Dan nak malih bayang. Nampak? Nah? Hang tu sendiri kena cari pi lah lagi. Nak dapat ilmu, pimpin. Ya Pak, baca surah Fusilat Al-Quran dan rumah kan. Quran tu penawar, ubat. Wa nunazil Quran ma huwa shifa wa rahmatul mu'minin. Quran kata sebenarnya kami turun Al-Quran sebagai syifa, ubat. Wa rahmah bagi orang beriman. Make use of that sebagai terapi Al-Quran, ya. Terapi kita Al-Quran bukan ubat. Al-Quran itu terapi kita. Ya. Buka Al-Quran, anak-anak dalam rumah baca. Nampak? Baca Al-Quran. Dia tidur tak apa? Sebab mata, telinga hati dia tak tidur. Nampak tak? Even dia tidur, tapi sound tu masuk telinga dia. Dia akan masuk ke lubuk jiwa. Nampak tak? Itulah. Itu antara pengertian yang kita kena faham. Jadi kita baca Fusilat, baca bagi kuat. Nak baca, macam mana saya tak kerti? Saya tak kerti baca Quran, habis blank. Penawar besar kita dah tinggal, kita jauhi penawar besar Al-Quran. Dalam rumah kita tak ada Al-Quran, tak ada ahli Quran, tidak ada bacaan Al-Quran, ya. Habis. Kita tak jumpa jalan, tak jumpa kebahagiaan, ya. Gelap itu kita nak adik faham. Baik, maka tadi iradat kita ada dua. Pertama, suluhi qadim artinya kemampuan, kemahuan Allah pada azali, berkuasa daripada dulu lagi bagi menentukan sesuatu yang mungkin. Kita ni semua mungkin kan, benda ada tidak dipanggil mungkinat, ya. Ada 5 term perkataan yang sama makna. 5 ni sama makna. Pertama, al-alam, al-alamin. Kedua, makhluk. Nampak tak? Kedua, makhluk. Yang ketiga disebut sebagai jirim. Jirim ni pecah pula. Jisim, jauhar, arab. Itulah jirim ni, ya. Nombor 4, mumkinat ataupun kainat. Nampak tak, ya? Dan yang kelima kita panggil hudus. Al-hadis, al-hudus, baru 5 kalimah ni sama makna. Semua ni makhluk. Al-alam, ya. Al-alam ni makna kata apa-apa yang Allah zahirkan yang kita boleh nampak dan yang kita tak boleh nampak. Ada 18,000 alam. Itu yang kita sebut dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji yang mentakbir 18,000 alam. Al-alamin tu, ya. Ya, banyak. Yang kedua kita panggil dia apa? Kedua, al-alam kita panggil makhluk. Sebab nama Allah Khaliq, Al-Khaliqul Awwal. Nampak tak? Allah sebagai pencipta. Jadi apa yang Tuhan cipta panggil makhluk. Ismun maf'ul Arab kata, ya. Yang ketiga dipanggil jirim. Al-jirmu, jirim ni ada lagi. Dalam jirim itu ada jismun, jisim. Dalam tu ada arab, ada jauhar, ada sifat. 4 ada itu. Dan yang 4, mungkin. Orang Melayu kata kemungkinan. Arabnya ada tu mungkinat. Ya, boleh ada, boleh tidak. Aku mungkinat, sebab tu ada hidup, ada mati. Ya, ada kaya, ada miskin, ada sihat, ada sakit. Ya, ada atas, ada bawah, ada luar, ada dalam, ada kanan, ada kiri, ya, ada bersih, ada kotor, ya, ada muda, ada tua, ada dunia, ada akhirat. Itu mungkin kita panggil. Benda tu yang dia adakan tidak Allah. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Istilah dia. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima dipanggil hudus. Muhdits. Yang menjadikan dia itu adalah muhdits, yang membaharukan dia Allah. Hadas adapun hudus adapun hadis. Itu kata Nabi ni, bahasa dia tak panggil hadis, tak panggil Quran, sebab Nabi bawa dua. Wahyu pun dibawa, perkataan dia sendiri. Nak bezakan perkataan tu, Nabi perkataan ni, perkataan yang keluar pada mulut Nabi ni dua. Satu daripada Al-Quran, satu daripada Nabi sendiri. Jadi nak kena beza, yang mana keluar daripada mulut Nabi, yang mana keluar daripada Al-Quran. Yang keluar daripada Al-Quran, mulut Nabi kita panggil Al-Quran, bacaan Allah. Nampak? Yang keluar daripada mulut Nabi kita panggil apa? Hadis,
Nampak? Hadis tu baru. Hadis dia punya apa nama? Dia punya plural dia hawadis. Hawadis. Jadi apa-apa yang lain daripada Allah dimana? Apa yang lain daripada Allah dia adalah makhluk. Apa yang lain daripada Allah dia adalah hadis hudus. Apa yang lain daripada Allah dia jirim. Apa yang lain daripada Allah dia adalah mungkinan. Apa yang lain daripada Allah dia makhluk. Sudah. Okey. Faham ya? Dia kena macam tu. Dia kena faham macam tu Mantik itu paling penting untuk kita nak ambil faham. Dia maknanya tak dapat tidak. Semua Tuhan yang berjadi kerana Allah sudah ada awal, tidak ada awalan. Tuhan dah daripada awal lagi, Tuhan dah tahu apa nak buat. Ya. Kita jangan tanya pasal apa. Nah. Gambar ibu mertua aku kan. Ketika lah dia pergi kubur. Dia bawa pergi kubur, pegang kubur. Kita kubur bini dia kan. Rupanya kubur orang lain. Ya. Orang yang punya kubur tu betul ramai. Awak tuan nangis di kubur mak saya. Piramli buat kita amat terkejut lah. Nyonya Mansur pun terkejut. Nampak tak? Piramli kata apa? Kasih Samad kata apa? Kenapa Allah tidak jadi? Kenapa Allah jadikan manusia? Apakah tidak Allah jadikan kamu binatang? Nampak? Maknanya Tuhan tak erti ya. Dia erti Tuhan tak erti, tak pandai bahasa Piramli itu salah tak apa awaklah hang dia jadi manusia, hang jadi binatang pun baik. Allah tahu dia jadi manusia, Allah juga tahu pasal jadi binatang. Ini kehendak Allah. Itu masuk dalam tanjizi qadim. Nampak? Allah tahu kenapa Nyonya Mansur jadi macam itu. Allah tahu kenapa Abu Lahab menentang Nabi. Walaupun dia tengok Nabi. Ya. Rasulullah ni dia ada satu wajah Nabi, dia panggil bastul wajh. Tengok muka Nabi akan beriman. Itu dia. Tengok aja muka Nabi, orang tu akan beriman. Tapi kenapa dia pada tengok muka Nabi tak beriman juga? Nampak? Ya. Itu kehendak Allah. Itu tanjizi qadim. Ya. Mengikut kaedah kerasulan, Nabi itu ada satu sifat yang khusus, iaitu wajah dia. Bastul wajh. Ya. 100% wajah Nabi itu, separuh wajah Nabi itu dia bagi dekat Nabi-Nabi Rasul yang lain. Nabi Rasul yang lain ambil setengah, separuh wajah Nabi Muhammad. Yang doakan Nabi itu separuh kan? Doakan Nabi itu. Yang separuh itu dia panggil bastul, Arab kata bastul wajh. Kita nak abang dalam bahasa Melayu pun tak ada bahasa nak kata jernih, bercahaya, berseri, semua adalah. Tapi di antara bastul wajh itu, tengok aja muka Nabi dan iman, orang tu akan beriman terus. Tapi kenapa Abu Jahal tengok muka Nabi selalu tak beriman? Abu Lahab tengok muka Nabi kenapa tak beriman? Ya. Al-Walid bin Mughirah, bapa Khalid bin Walid, lagi banyak tengok muka Nabi tak beriman. Kerana tanjizi qadim, kehendak Allah sudah ada daripada awal. Allah tak mau dia beriman. Nampak? Faham ya? Itu tanjizi qadim. Tak apa makna dia. Daripada awal Tuhan dah tak mau dia. Kenapa? Kenapa Allah tidak mengetahui? Itu kita balik tadi, wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Tidak ada kehendak kamu, kehendak Allah, kerana Allah yang mentadbirkan seluruh alam. Saya halusinasi benda ni. Kalau tak explain dia kita takkan faham. InsyaAllah cakap tu lah. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa alihi wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.